Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Aliza. Hari ini kita akan teruskan dengan episod seterusnya, iaitu episod keempat. Dan kita akan tengok lagi 10 patah perkataan dalam logat Kedah. Okey, jom. Lisa dah pilih 10 perkataan untuk hari ini, iaitu hebat, ragai, koi-koi, seroh, gostan, kutih, ceroy, randuk, kok-kok, bercerau. Korang tahu ke apa maksud dia? Kalau korang tak tahu, jom kita tengok apa maksud setiap perkataan ni. Dan seperti biasa, Lisa akan bagi contoh ayat untuk logat Kedah, contoh ayat untuk bahasa Malaysia Standard, dan juga contoh ayat untuk bahasa Inggeris. Perkataan pertama, hebat. Apa maksud hebat? Hebat ni maksudnya mulut yang celupa ataupun sloppy mouth. Contoh ayat, awaklah mulut hang ni hebat sangat. Orang yang suka cakap yang bukan-bukan tu, kita sebut dia mulut hebat. Kenapa awak sangat celupa? Tu contoh untuk ayat untuk bahasa Malaysia Standard. And in English, you would say, why do you have a sloppy mouth? Alright, next perkataan. Kita ada ragai. Ragai maksudnya panjat ataupun climb. Contoh ayat, yang hang duk ragai pokok tu pasal apa? Contoh ayat dalam bahasa Malaysia, kenapa awak panjat pokok itu? Dan kalau in English, you would say, why did you climb the tree? Or that tree. You know, we're referring to a certain tree. Alright, next perkataan is koi-koi. Koi-koi ataupun dalam bahasa Malaysia, perlahan-lahan. Ataupun in English, it's mean slowly making progress. Contoh ayat dalam bahasa Kedah, dalam logat Kedah. Aku ni dah tua, kuai-kuai jalan ni lama-lama sampailah. Macam tu lah kalau tok kita ke, tok Wan ke duk cakap kan, aku ni dah tua, kuai-kuai jalan ni lama-lama sampailah. Dah depa tak berapa larat dah kan, jadi nak jalan pun kuai-kuai, pelan-pelan. Contoh ayat dalam bahasa Malaysia, saya ni dah tua, perlahan-lahan saya berjalan, lama-lama sampai. And contoh ayat in English, you would say, as an older person, I'm walking slowly and will arrive soon. Alright, next perkataan, seroh. Seroh ataupun kurus ataupun thin dalam bahasa in English. Awaklah hang koi seroh. Koi seroh. Awaklah hang koi seroh. Koi ni makin seroh. Awaklah hang koi seroh. Ataupun dalam bahasa Malaysia, kenapa awak nampak makin kurus? Ataupun in English, you would say, why are you looking thinner than before? Alright, next perkataan. Perkataan ni selalulah kita dengar walaupun orang bukan orang Kedah, kadang-kadang diorang boleh faham kalau kita cakap perkataan ni. Tapi kalau korang tak faham, perkataan ni adalah gostan. Gostan maksudnya undur ataupun reverse. Dia sebenarnya adalah English word yang go Aston. So bila dia ringkaskan jadi go Aston, gostan. Dah dikedahkan dia jadi gostan, bukan lagi go Aston. Jadi contoh ayat, pedo-pedo gostan tu, jangan duk langgak pasu bunga mak hang. Pedo-pedo, kalau korang ingat dalam episod lepas, maksudnya perlahan-lahan.
ataupun berhati-hati. Hati-hati undur kereta. Jangan terlanggar pasu bunga emak kamu. Ataupun in English, be careful when you reverse your car. Don't hit your mom's face. Alright, next. Perkataan ayat perkataan seterusnya adalah kutih. Kutih ataupun cubit ataupun pinch. Kutih ni kalau biasanya kita macam dia yang kita jenis pulas dekat kulit tu, yang kita pegang and like pinch and then kita pusing. Sakit. Tok Sah lah duk kutih, sakit lah. Tok Sah tu jangan cubit saya, sakit. Ataupun in English you would say, don't pinch me, it's hurt. Alright, next perkataan, ceroy. Ceroy ni biasanya kita gunakan untuk masakan. Maksud dia sangat cair, ataupun diluted. Contoh ayat dalam bahasa Kedah, awaklah hang masak bubuk ceroy. Maksudnya tak pekat, tak pekat lah. Jadi kita sebut ceroy. Kenapa awak masak bubur sangat cair ataupun tak pekat? Sangat cair ataupun cair. Your porridge is very diluted. Next perkataan adalah randuk. Randuk, meredah air ataupun in English, wade through water. Ayat bah dah naik ni, kita kena randuk ni. Contoh ayat dalam bahasa Melayu, kawasan sudah banjir, kita terpaksa meredah air ini. Dan in English, you would say, we have to wade through the flood water. Okay, kok-kok. Kok-kok ni ataupun dukung belakang. Lisa ada kawan daripada Melaka, dia cakap kok-kok ni cang, tapi tak pasti sama ada betul atau tak. Ataupun dalam English is piggyback. Kalau korang biasa tengok drama Korea, boleh nampak kadang-kadang bila heroin tu terlebih minum, lepas tu dia dah nak jalan tak boleh, datang hero akan kok heroin tu ataupun piggyback heroin tu, iaitu macam dukung ataupun dukung kat belakang, piggyback. Contoh ayat, hang kok adik hang tu, dia dah tak boleh jalan. Kamu tolong dukung belakang adik kamu, dia tidak boleh berjalan. Lisa gunakan perkataan dukung belakang sebab Lisa tak pasti sama ada perkataan lain atau tak bila kita dukung, tapi kita tak dukung kat bahagian depan, tapi sebaliknya sebelah belakang. You have to piggyback your sister, she cannot walk. Itu contoh ayat dalam in English. Alright. Bercerau. Okay, perkataan ke-40 untuk episod keempat ni, jadi perkataan ke-10 episod keempat. Jadi total yang kita dah belajar adalah 40 perkataan. Bercerau, berpeluh habis, drench in sweat in English. Okay, contoh ayat, lah ni musim hangat, tu yang bercerau. Sekarang ni musim panas, itu yang berpeluh habis. It's summer with heat wave, that's why we all drench in sweat. Alright, seterusnya kita akan tengok cara aplikasi. Okay, untuk aplikasi pada episod kali ni, Lisa akan cuba bercerita dalam menggunakan logat Kedah. Lisa dah pilih cerita yang Lisa nak cerita ni, tajuknya Anjing dengan Bayang-Bayang. Mungkin korang dah pernah dengar dulu waktu kecil-kecil, waktu sekolah. Lisa pun waktu kecil-kecil dulu memang pernah dengar lah cerita ni. Cerita rakyat yang bertujuan untuk memberi
kita pengajaran dan menggalakkan kita melakukan benda-benda yang baik, yang tak sepatutnya. Okey, jom kita dengar. Pada satu hari ada seorang peniaga daging. Dia duk peniaga daging lah dekat dia punya macam gerai yang duk jual daging dekat kawasan rumah dia, kawasan market. Lepas tu ada seekor anjing, dia tak perasan ada seekor anjing liar. Anjing liar ni duk tengah usah. Dia tengah usah daging sebab dia tengah lapar. Anjing liar ni memang tengah lapar waktu tu. Dia duk tengah usah lah kan, nak tengok daging ni. Dia kata sedapnya kalau aku boleh curi daging ni. Dia tak kata lah kalau aku curi, kalau aku boleh ambil daging ni, memang sedap daging ni. Lepas tu dia pun lompat ke atas bangku peniaga daging tu kan. Lepas dia lompat, dia sambar seketui daging. Bila dia sambar daging tu, peniaga tu macam terkejut lah kan. Lah, anjing curi daging dia. Dia pun terkejut, dia cerit lah. Dia kata, Hoi anjing, awak jahat hang no, duk curi daging aku. Lepas tu anjing ni bila dia lepas dia lompat sambar daging tu, dia pun lagi lari lah kan. So, dia dah curi, dia dah buat jahat kan, dia pun lari. Yang peniaga ni bila dia perasan, dia pun lagi ligan lah kan. Dia ligan anjing tu bila kena ligan, lagi takkan dia nak tunggu kan. Dia pun lari lah. Lari, derai lah dia lari. Yang peniaga ni duk ligan sambil duk pegang pisau, sambil duk menyumpah lah kan. Duk kata, awak apa ni jahat hang ni, duk curi daging aku. Lepas tu bila dia duk ligan, dia ligan tapi tak dapat lah sebab anjing ni memang dia kuat lari lah. Yang peniaga ni pun dia tak boleh nak duk ligan anjing tu sampai ke sudah kan, sebab dia duk tinggal dia punya gerai tu. Tak ada siapa duk tengok nanti pelanggannya macam mana. Lepas tu dia pun berhenti. Bila dia berhenti, anjing pun dah nampak peniaga tu berhenti. Dia toleh tengok peniaga tu dah berhenti. Dia pun jalan lah slow, dia taklah lari lagi kan. Lepas tu bila dia jalan, dia lalu dekat anak sungai. Dekat anak sungai ni, kebetulan hari tu memang waktu musim tu memang air penuh. Bila air penuh, hari tu pula dia tak ada angin. Bila tak ada angin, air penuh, apa lagi air dan sungai pun nampak tenang kan. Bila tenang, anjing ni memang dia nak seberang sungai tu. Dia memang kena lalu atas titi. Bila dia lalu titi, dia jalan-jalan lalu atas titi, dia berhenti kat tengah titi tu kan. Lepas tu dia tengok bawah. Dia nampak ada seekor anjing lagi besar. Sambil yang dia nampak dekat anjing yang satu lagi tu, dekat ada daging dekat mulut anjing tu. Besar daging tu. Lepas tu apa lagi dia duk fikir, besarnya anjing, besar daging hang ada no. Lepas tu apa lagi timbul rasa tamak. Sebab dia kata, besar anjing hang no, aku pun nak ke besar daging hang, aku pun nak ke daging besar macam tu. Lepas tu tanpa duk fikir panjang, dia pun menyalak. Bila nak menyalak, maksudnya dia buka mulut kan. Bila dia buka mulut, sambil duk tengok bayang dia sendiri tu, buka mulut, jatuhlah daging yang memang duduk ada dekat mulut dia. Lepas tu barulah dia perasan, sebenarnya yang dia nampak tu adalah bayang-bayang dia sendiri. Nak buat macam mana lagi dah. Orang kata kalau terlajak perahu boleh diundur kan. Kalau dah terlajak perbuatan, tanggunglah akibat dia. Tapi cerita ni sebenarnya dia nak mengajar kita supaya jangan bersikap tamak. Sebab kita sebagai manusia ni selalu lupa untuk nak bersyukur. Yang kita nampak adalah kelebihan orang.
orang tu ada tu, orang tu ada ni, kita tak ada tu, kita tak ada ni. Jadi bila kita duk tengok yang lebih orang tu, kita tak rasa nak bersyukur dengan apa yang kita ada, dan tak rasa syukur, ataupun kita macam anjing ni, dia dalam keadaan ni dia dah bersikap tamak. Padahal dia dah ada daging. Kalau dia tak rasa tamak tu, dia sebenarnya dah boleh makan. Tapi itulah, dengan sikap tamak dia pun kelaparan. Jadi dia pun jalanlah balik lapar. Dia nak pergi balik kat peniaga anjing tu, takut dah sebab tadi peniaga anjing tu memang duk ligan dia pakai pisau. Okey lah. Lisa harap korang semua terhibur dengan cerita Lisa ni, dan boleh faham cerita ni. Dan Lisa juga nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, dan channel ini hanyalah untuk hiburan semata-mata. Kalau ada perkataan yang korang tak berapa faham tu, nak tanya, boleh, jangan malu, jangan segan, tulis dekat bahagian komen. Okeylah, sampai kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Lisa harap korang semua sihat-sihat dan bahagia selalu di samping keluarga. Okey, Assalamualaikum. Bye.